Sistem aquaponik adalah gabungan aquakultur iaitu ternakan ikan air tawar dan hidroponik iaitu kaedah pertanian berasaskan air. Aquakultur dan hidroponik mempunyai masalahnya tersendiri dan dengan menggunakan kaedah aquaponik, kedua-dua masalah ini dapat diselesaikan secara serentak dan lebih produktif dalam pengeluaran hasil pertanian dan juga ternakan. Aquaponik dan hidroponik juga boleh menjadi sumber pendapatan bagi yang bersungguh-sungguh dan tidak jemu mencuba untuk mencari teknik-teknik tanaman yang sesuai dan ekonomik. Bagi pemuda yang bernama Muhammad Mahdi bin Muhammad Ghazali, walaupun dia adalah lulusan Engineering Electrical di Universiti Malaysia, namun keazamannya untuk menjana pendapatan sendiri telah membuatkan beliau membuka ladangnya sendiri iaitu Little Farm Agro yang terletak di daerah Kulai, Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Mahdi bin Muhammad Ghazali, merupakan pelajar jurusan Electrical Engineering di Universiti Malaysia Pahang yang merupakan pemilik kepada Little Farm Agro ini. Ini merupakan tempat yang dipanggil aquaponik. Aquaponik merupakan sistem yang digabungkan di mana aquaculture dan juga pertanian. Di mana daripada ikan kita akan mendapatkan dia punya hasil pembuangan, kemudian kita akan ubah dia kepada baja. Segala pengalaman dan kemahiran yang beliau pelajari semasa belajar di universiti telah dimanfaatkan sepenuhnya dalam pembuatan peralatan sistem aquaponik ini. Dan ini semua adalah rekaan dan ciptaan beliau sendiri. Berteraskan penggunaan teknologi aquaponik, beliau telah berjaya menghasilkan tanaman sayuran yang berkhasiat dan bermutu tinggi. Malah, beliau juga telah mereka cipta beberapa peralatan aquaponik yang bersistematik kepada pelanggan-pelanggannya. Seperti yang tuan-tuan dapat lihat di belakang saya ini, merupakan salah satu modul yang diberi nama mini scale untuk komersial. Ia mengikut kepada bajet masing-masing. Seperti saya mempunyai bajet yang sikit, kemudian saya inginkan view komersial tu ada pada ladang saya. Kemudian saya membuatlah dalam bentuk yang mini scale. Ulangannya adalah 2 kali ganda daripada sistem fertigasi, di mana di sini kita mendapatkan 2 hasil, di mana ikan dan juga hasil seperti cili, sayur dan sebagainya. Antara kelebihan menggunakan sistem aquaponik ini ialah ianya dapat mengurangkan perbelanjaan isi rumah dan mampu menjana pendapatan. Ia juga menggunakan bahan semula jadi untuk mengawal serangga perosak tanaman dan membekalkan sumber protein yang sangat penting untuk pembesaran. Dan ia juga menghasilkan makanan dengan meminimalkan atau tanpa penggunaan bahan kimia. Suhu air dalam tangki ternakan perlu dijaga dan dipantau bagi memastikan ternakan berada dalam keadaan yang baik. Ternakan yang sihat akan menghasilkan nutrien yang mencukupi dalam sistem aquaponik dan hasil ternakan juga berada dalam tahap optimum. Ikan dan ternakan air tawar adalah berdarah sejuk dan suhu badan bergantung kepada suhu air di dalam tangki ternakan. Jadi, kita perlu memastikan suhu air dalam tangki ternakan berada dalam lingkungan suhu yang sesuai. Kitaran air juga memainkan peranan yang penting dalam aspek ini kerana air yang mengalir dan tidak bergerak akan mengalami suhu yang tinggi berbanding dengan air yang sentiasa bergerak. Kitaran air dari tangki ternakan ke dalam sistem penapisan atau ke dalam growth bed aquaponik adalah contoh kitaran air yang mampu mengurangkan suhu air dalam tangki ternakan. Dan akhir sekali, suhu persekitaran. Suhu air dalam tangki ternakan juga secara langsung dipengaruhi oleh suhu persekitaran di mana tangki ternakan berada. Kawasan yang beriklim panas sudah tentu akan menyebabkan suhu air tangki ternakan akan menjadi tinggi. Dalam sistem aquaponik, sistem penapisan juga memainkan peranan yang penting. Kerana berbeza dengan ternakan ikan hiasan, tujuan sistem penapisan dalam aquaponik bukan sahaja untuk menjernihkan air, tetapi sistem penapisan tersebut juga perlu berfungsi sebagai media untuk menghasilkan nutrien kepada tanaman dalam sistem aquaponik. Sistem penapisan tersebut adalah solid waste filter dan biofilter. Kedua-duanya mempunyai peranan yang penting bagi memastikan ternakan dapat membesar dengan sihat dan begitu juga dengan tanaman.
Sejak kebelakangan ini, makin banyak daerah-daerah di setiap negeri mengamalkan pertanian bandar dan yang paling menonjol ialah kebun-kebun komuniti yang bergiat mengeksploitasi kawasan-kawasan lapang dengan melakukan penanaman sayur-sayuran. Ini kerana penduduk di sekitar telah mula menyedari akan kepentingan bidang pertanian dalam menjalani kehidupan seharian. Kenaikan kos sara hidup yang makin meningkat serta faktor kesesakan di pasar untuk membeli barangan seharian telah menyebabkan sekumpulan penduduk di Prinsip Bakti Taman Mutiara Rini, Skudai, Johor mengambil langkah untuk mengusulkan idea kepada Majlis Bandara Iskandar Puteri untuk mengusahakan sebuah tanah lapang rezab kepunyaan majlis bagi menjalankan tanaman sayuran dan buah-buahan. Diketuai dan dipengerusi oleh Puan Haja Azizah binti Nasabu, beliau telah berjaya menukarkan satu kawasan lapang kepada satu tempat yang menghijau dengan pokok-pokok tanaman dan sayur-sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Azizah binti Nasabu. Saya daripada Iskandar Malaysia Urban Farming ataupun Imu Farm Presiden Bakti Taman Mutiara Rini. So di sini pelbagai tanaman yang kami usahakan terutamanya adalah tanaman cili sentil dan juga lada besar di samping tanaman kontan yang lain. Jadi kami menggunakan teknologi fertigasi dan juga hidroponik sebagai teknologi yang utama di sini. Di kawasan tanah seluas 0.24 hektar ini, antara tanaman yang boleh didapati ini ialah seperti cili kulai, cili kentil, nenas, limau kasturi, serai dan banyak lagi. Menggunakan sistem fertigasi, hidroponik dan konvensional serta bantuan dari pihak IRDA, Jabatan Pertanian dan Yayasan Penyayang Iskandar Puteri, segala hasil yang telah dituai telah dijual kembali kepada penduduk setempat dan juga untuk kegunaan ahli-ahli. Kami bermula pada bulan November 2017 di mana pada ketika itu Iskandar Malaysia datang kepada kami untuk mengusulkan untuk diadakan satu kebun komuniti di Taman Mutiara Rini. Ni kawasan ni mula-mula adalah lalang sebenarnya. Jadi semua ahli-ahli pada masa tu kita daftarkan. Kita buka sebenarnya untuk pesara dan suri rumah. Tetapi memandangkan ada juga yang bekerja, mereka berminat, jadi kami buka juga. Kami buka dengan tangan terbuka, kami benarkan mereka masuk menjadi ahli. Jadi pada ketika itu permulaan kami bermula dengan 40 orang ahli. Okey, 40 orang ahli ni bukannya semua suri rumah bukan semuanya tidak bekerja tetapi ada yang bekerja. Okey. Bila kita buka pada tahun 2017 dan 2018, bila kita buka tempat ni sebenarnya IRDA dia tak bagi peruntukan infrastruktur. Dia hanya bagi peruntukan inilah dia. Pasu, fertigasi dengan anak benih. Anak pokok. Jadi apa yang kami buat, kami kenakan yuran sebenarnya. Satu kepala RM10 sebulan. Kenapa? Sebab kami nak sediakan infrastruktur, kami nak buat pagar. Biasanya hasil-hasil di sini kami jual. Kami tak jual keluar sebenarnya. Kita ada di Presiden Bakti ni, kita ada satu grup kita panggil sebagai produk bakti. Di mana di sini semua yang berniaga di kawasan bakti ini mereka akan jual produk mereka. Kami sedang berusaha bersama dengan IRDA dan juga UTM untuk mendapatkan solar. UTM dah datang buat study, check kita punya penggunaan untuk daily dan mereka dah propose lah kepada IRDA macam mana nak bagi kita untuk gunakan solar. Menurut Puan Haja Azizah lagi, semenjak mereka melakukan tanaman bandar ini, keakraban antara penduduk setempat semakin rapat. Hubungan antara suami isteri semakin mesra kerana ada pasangan suami isteri bergandingan dalam membangunkan rumah hijau yang terdapat di dalam kawasan ini. Dan anak-anak dapat dipantau dengan lebih dekat kerana anak-anak diajar supaya mendekatkan diri mereka dengan pertanian. Bagi Encik Muhammad Nazir bin Osman, seorang pesara yang pernah berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia dari Bukit Tangga, Bukit Kayu Hitam, Kedah, ialah seorang pengusaha yang menghasilkan pokok bonsai yang diperbuat daripada lebihan pokok kelapa yang tidak diperlukan lagi. Bermula sebagai satu hobi untuk mencantikkan halaman rumahnya di kala waktu lapang, kini Encik Muhammad Nazir mampu untuk menjana pendapatan sampingan ekoran hiasan bonsainya mendapat perhatian dan permintaan yang menggalakkan dari penduduk setempat. Keunikan bonsai yang dihasilkan dengan menjadikan kelapa kering sebagai asas atau medium untuk menanam pokok sampingan di dalamnya. Dengan berbekalkan bakat semula jadi serta kegigihan di samping beberapa peralatan seperti parang, pisau dan sabut kelapa serbuk, beliau berjaya mewujudkan satu bidang perniagaan yang berasaskan pertanian dan secara tidak langsung dapat membantu mereka yang memerlukan pekerjaan.
Beliau yang bekerja seorang diri dalam menghasilkan pokok bonsai kelapa ini pada awalnya, kini telah mampu untuk menggajikan 4 orang pekerja untuk membantu beliau untuk memenuhi permintaan dari orang ramai. Antara visi beliau untuk 5 tahun yang akan datang ialah beliau ingin menjadikan perniagaan ini sebagai satu industri yang mampu menjana pendapatan yang lumayan serta memperkenalkan bonsai kelapa ini sebagai satu produk keluaran negara Malaysia di persada antarabangsa.